Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Cik Muhammad Faiz bin Lewis, Ketua Kelas, Ketua Kelas, Encik Majlis, Moderator, dan rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Okay. So hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk kumpulan kami, iaitu kesan inflasi global terhadap ekonomi rakyat Malaysia. Okay, pertama sekali menunjukkan saya menggunakan buku. Nama buku itu adalah Microeconomics. Penulis adalah daripada Salimah Ahmad Shah dan Abdul Rashid Muhammad Ali. Tahun diterbit adalah pada tahun 2022. Okey, apakah itu inflasi? Biasanya kita tengok di kawasan kita punya kehidupan lah. Kita tengok barang tu semakin lama semakin meningkat, maka itu adalah inflasi. Secara umumnya, inflasi itu adalah kenaikan tingkat harga umum barang dan perkhidmatan secara berterusan dalam sebuah ekonomi dalam suatu tempoh masa. Okay, kita masuk kepada kesan inflasi. Okey, antara kesan inflasi itu adalah penurunan kuasa beli. Okey, apabila inflasi berlaku, sudah pasti kita punya keupayaan untuk membeli suatu barang dan perkhidmatan itu semakin menurun, maka terjadilah penurunan kuasa beli. Seterusnya, kos sara hidup meningkat. Okey, apabila kita dapati barang dan perkhidmatan yang kita beli semakin meningkat, maka ini menjelaskan kepada kita punya kos sara hidup. Terus tu, ketiga, mengurangkan simpanan dan pembelian. Okey, apabila inflasi berlaku, harga barang semakin meningkat. Apabila meningkat, kita terpaksa menurunkan simpanan dan pembelian kita. Seterusnya, meningkatkan kos perniagaan. Okey, sebagai peniaga, kita akan apabila mendapati bahan-bahan mentah yang kita guna semakin meningkat, maka kita juga sebagai peniaga akan meningkatkan kita punya kos. Maka ini akan meningkatkan kos perniagaan itu. Okay, seterusnya, nilai mata wang menurun. Okey, apabila nilai mata wang menurun disebabkan tekanan inflasi secara global, maka itu akan menyumbang kepada nilai mata kita menurun. Ini disebabkan pelabur asing itu tidak percaya kepada negara kita untuk melabur dalam negara kita. Maka ini secara langsungnya akan membuatkan nilai mata wang kita menurun. Seterusnya, dasar kerajaan. Okey, apabila inflasi berlaku, kerajaan akan melaksanakan dasar. Okey, antara salah satu dasar itu adalah dasar fiskal menunjuk. Maksudnya, bila inflasi berlaku, kerajaan terpaksa menurunkan cukai dan tingkatkan pembelanjaan mereka. Menurunkan pembelanjaan mereka supaya inflasi ini dapat turun. Okey, seterusnya kita masuk pada faktor berlakunya inflasi. Okey, pertama sekali, inflasi tarikan permintaan. Okey, apakah ini inflasi tarikan permintaan? Okey, ini adalah apabila permintaan itu melebihi penawaran dalam satu ekonomi. So, apabila permintaan itu melebihi penawaran, maka apa yang terjadi adalah peniaga, firma atau syarikat akan meningkatkan harga barang itu. Maka situlah terjadinya inflasi. Harga semakin meningkat. Seterusnya, inflasi tolakan kos. Okey, inflasi tolakan kos ini adalah apabila contohnya,
okey, harga barang mentah semakin meningkat di pasaran. Maka contohnya syarikat atau firma ini dia punya matlamat adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Maka dia akan pindahkan beban kos itu kepada pengguna. Kita lah pengguna. Maka disitulah akan berlakunya inflasi. Seterusnya kenaikan harga komoditi utama. Yang ini sebagai contoh minyak, bahan mentah dan semua itu apabila dia naik secara langsungnya akan meningkatkan kos-kos yang lain seperti kos pengangkutan dan lain-lain. Seterusnya gangguan rantaian makanan. Okey, gangguan rantaian makanan ini apabila berlaku contohlah berlaku kemarau ke apakah ini akan membuat produktiviti penjualan barangan semakin kurang. So barang yang ditawarkan semakin kurang, maka ini menjadikan harga barang itu semakin meningkat disebabkan itu adalah matlamat syarikat yang menjual barang itu. Seterusnya krisis tenaga global. Okey, ini sama saja dengan gangguan rantai makanan. Seterusnya perubahan iklim dan fenomena cuaca ekstrim sama juga. Apabila berlaku kemarau, banjir semua, barang yang ditawarkan itu semakin kurang, maka kos ataupun harga barang itu meningkat. Seterusnya sekatan perdagangan. Okey, apabila tarif meningkat, iaitu cukai atas barang ekspor import meningkat, maka barang itu semakin mahal disebabkan cukai yang dikenakan tinggi. Maka barangan di pasaran akan jadi semakin meningkat. Seterusnya spekulasi pasaran. Okey, apabila ada cerita bahawa barang ini akan meningkat, maka itu menyebabkan inflasi berlaku, iaitu harga akan meningkat. Seterusnya yang terakhir adalah penurunan nilai mata wang bersama. Yang ini sebagai contoh, kita punya nilai mata wang itu semakin menurun, maka itu akan membuatkan contoh barang kita import itu semakin mahal disebabkan nilai mata wang kita rendah, maka barangan import jadi mahal. So itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.